Kaedah ke-59. An-nakirah fi siyaqil itsbat la ta'ummu illa idza udhifa ilaiha kullun aw kanat fi siyaqil imtinan. Nakirah maksudnya isim nakirah lah. Di halaman itsbat tidak memberi makna umum kecuali apabila diidhafatkan kepada lafaz kullun atau ia berada dalam ayat yang menyatakan nikmat, maka pada ketika itu ia memberi arti umum. Mana isim nakirah nama umum ni, kalau dia duduk dalam ayat isbat, musbat, panjang tu cerita tu, panjang cerita pula. Kalau kita nak cerita daripada awal nakirah tu pun panjang juga. Ginilah, tengok keterangan. Keterangan isim nakirah yang terletak selepas fi'il musbat tidak memberi makna umum kecuali dalam dua keadaan. Makna tidak memberi makna umum berarti dia memberi makna khusus lah. Sebab kalau nakirah fi siyaqin nafi tadullu ala al-umum. Kalau nakirah di halaman nafi, dia memberi makna umum. Tapi kalau nakirah di halaman musbat, halaman isbat di situ. Makna ayat gini mudahnya. Isbat ni lagu mana? Kalau cerita ayat ni, saya makan. Itu musbat lah tu. Mana menyabitkan bahawa saya ada buat kerja tu, makan tu. Nafi, ayat manfi. Saya tidak makan. Tidak makan. Ada tidak. Maka jadilah ayat itu ayat nafi. Saya tidak makan. Jadi nakirah ni, isim nakirah ni kalau dia terletak dalam ayat yang musbat, mana tak ada tidak tu, tak ada tidak. Macam saya makan. Kalau dia duduk dalam ayat musbat, dia tidak memberi makna umum. Sebab dia kalau dia duduk dalam ayat nafi, dia memberi makna umum. Dia memberi makna umum. Kalau dalam ayat nafi. Apa kita tengok dulu? Kecuali dalam dua keadaan. Dalam dua keadaan ni dia memberi makna umum. Mengikut kaedah yang asal tu tidak memberi makna umum. Satu, apabila diidhafatkan kepadanya perkataan kullun. Jadi kullulah, kulli kau ikutlah. Ketika itu dia memberi makna umum. Yang kedua, apabila ia terletak dalam ayat yang berbicara tentang nikmat atau ihsan oleh seseorang. Dalam dua keadaan ini isim nakirah akan memberi makna umum. Ini payah sikit. Tapi tidak payah kepada orang yang ada asas tu. InsyaAllah boleh. Kepada tak ada asas tu rumit sikit lah. Kadang-kadang isim nakirah yang terletak di halaman isbat juga memberi arti umum. Yang menyalahi kaedah ni. Apabila ia berada dalam siyak ayat yang menghendaki makna umum. Dia bergantung kepada ayat pula. Walaupun ayat itu tidak menyatakan nikmat, atau perkataan kul tidak diidhafatkan kepada isim nakirah berkenaan, walaupun tak ada dua syarat tadi, pun dia memberi makna umum juga. Ada juga macam tu. Kena tahulah kaedah tu. Baik, di bawah ini dikemukakan contoh isim nakirah yang terletak selepas fi'il musbat. Fi'il musbat tu macam tadilah. Janji yang tersebut di dalam ayat ini adalah janji tertentu. Bukan janji umum, janji tertentu. Iaitu janji Allah tidak akan mengekalkan mereka. Mereka itu maksudnya orang-orang Yahudi di dalam neraka. Janji itu, janji khusus. Janji yang tersebut di dalam ayat ini tidak boleh dipakai umum. Semata-mata melihat kepada nakirahnya perkataan ahdan itu. Sebabnya ialah nakirah itu berada selepas fi'il musbat. At-takhadtum. Ittakhadtum. Asal dia ada dua tu, hamzah tu. Ittakhadtum. Jadi hamzah tu hamzah wasal ada di situ. Dia buat satu hamzah. Jadilah at-takhadtum. Asal dia ittakhadtum. Jadi ittakhadtum itu orang panggil fi'il musbat.
Dalam keadaan ini, ia tidak memberi makna umum. Ni kalau kita tengok sini, ni saya garis dah. Ahdan ini berkenaannya ahdan ini. Perkataan ahdan ini isim nakirah. Kita tahu mana isim nakirah? Dia ada tanwin. Baris dua. Ahdan. Bukan ahda. Gitu. Macam satu lagi tu kan. Ahda. Dal tu baris satu. Itu bukan nakirah, itu ma'rifah tu. Tapi bukan semua juga yang baris dua tu nakirah. Wa ma Muhammadun. Bagi dua, itu bukan isim nakirah, itu makrifah tu. Pula? Itu kena belajar lah pula, panjanglah ceritanya. Pada dasarnya, isim nakirah ni nama umum. Kalau kita kata sebuah rumah, sebuah janji. Mana-mana janji lah. Sebuah rumah, mana-mana rumah, asal sebuah. Itu umum. Tapi kalau kita kata rumah itu. Itu makna khusus. Mana dia tak pergi ke rumah lain, rumah itu. Itu makrifah. Kalau nakirah ni, macam sebuah rumah. Macam sini, sebuah janji. Zahirnya nampak macam umum. Janji mana tak tahu. Tak. Di sini, janji itu janji yang tertentu. Janji khusus. Dia memberi makna khusus di sini. Kita tak boleh kerana terkeliru dengan isim nakirah ni, kita kata makna umum. Di sini, walaupun makna dia asal tu umum, di sini tidak memberi makna umum. Sebab apa? Sebab ia berada di halaman muthbat. Mana sebelum dia tak ada fi'il muthbat, fi'il yang tidak dinafikan. Tidak dinafikan. Macam saya sebut tadi lah. Saya tidak makan. Tak ada tidak tu. Sebelum makan tu tak ada tidak. Di sini pun tidak mengambil janji. Tidak begitu. Mengambil janji maksudnya. Berjanji. Berjanji. Bukan tidak berjanji. Kalau tidak berjanji, barulah nafi. Ini berjanji. Adakah kamu telah berjanji? Telah berjanji. Telah buat janji dengan Allah. Jadi janji itu janji mana? Janji itu khusus sebenarnya. Apa janji? Sebab dia kata sebelum pada ni, kami tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Yang kamu kata begitu tu, kamu buat janji ke tu dengan Allah? Yang tu bahagian tu. Khusus dengan tu lah. Bukan janji yang tak menentu yang banyak. Nah, sini dengan makna khusus. Walaupun nakirah. Setengah-setengah orang dia keliru, dia ingat nakirah makna umum lah. Bukan. Kena tengok pula. Misalnya, saya buat contoh lah. Wa ma arsalna mir rasulin. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qawmi. Tak apalah. Setakat tu tak apa dah. Setakat tu tak apa dah. Wa ma arsalna mir rasulin. Jadi sekarang ni, rasulin. Ni isim nakirah. Ada dua kata bagi tu. Tanwin. Sekarang ni, sebelum dia tu ada fi'il ke tidak? Ada fi'il ke tidak? Ada fi'il lah. Ada kata kerja. Arsalna. Arsalna. Sebelum arsalna tu ada ma. Ma nafi. Ini orang panggil nakirah fi siyaqin nafi. Nakirah yang terletak selepas daripada ayat manfi. Dalam ayat manfi. Mana kata kerja itu dinafikan. Tidak kami utuskan. Bukan kami utuskan. Tidak kami utuskan. Ada tidak. Ini nafi lah ni. Kalau nakirah di halaman nafi, dia memberi makna umum. Walaupun seorang Rasul sini, tidak semesti seorang ni. Tidak kami utus mana-mana Rasul pun. Mana-mana. Mana-mana tu ramai tu. Tak tentu lah. Jadi di sini dia memberi makna tak tentu. Umum lah. Tapi kalau ma ni tak ada, bermakna Rasul ini di halaman fi'il muthbat. Bila fi'il muthbat, dia memberi makna khusus. Jadi kita kata begini, arsalna rasulan. Jadi arsalna rasulan ni kita nak pakai macam mana? Kami telah utuskan seorang rasul. Seorang rasul tu khusus ke tidak? Kalau mengikut kaedah ni, nakirah di halaman muthbat, dia memberi makna khusus. Dia tidak memberi makna umum. Makna rasul ni walaupun nakirah, dia khusus dengan rasul tertentu. Sebab apa? Dia duduk dalam ayat muthbat. Jadi sekadar nak cerita di sini ahdan ni sini. Nakirah ni. Tapi kita tidak pakai dengan makna umum. Sebab apa? Sebab dia di halaman muthbat. At-takhastum tu. Bermakna janji ni janji yang tertentu.
Kita kena tahulah apa itu janji. Janji itu berkenaan dengan tak masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Adakah kamu telah berjanji macam tu dengan Tuhan? Janji tu kamu telah buat dengan Tuhan? Janji khusus. Itu maksud sini. Dia bukan janji umum. Tak. Ini agak susah sikit. Nombor dua. Jadi yang kita nak di sini Rasulun. Rasulun. Itu isim nakirah. Isim nakirah ni fi siyaqin nafiyika fi siyaqil ithbat. Jawabnya fi siyaqil ithbat. Maknanya siyaqil ithbat ni sebelum dia tu fi'il musbat. Makna tidak ada makna tidak tu. Tak ada, tidak. Setelah datang kepada mereka seorang Rasul. Datang. Bukan tidak datang. Kalau tidak, ada tidak tu nafi lah. Ni tidak. Ni musbat. Maknanya tak ada nafi tu. Seorang Rasul. Zahirnya kalau kita tengok di sini, sebab dia tu nakirah makna tak tentu. Tak tentu. Umum. Asal seorang Rasul. Adakah begitu? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak kata sini walamma ja'ahum ar-rasulu, sedangkan maksud rasul ni nabi kita adalah. Dan kalau nabi kita kenapa dia tak sebut dalam bentuk ma'rifah begitu? Itu persoalannya. Apakah ia walaupun tidak ma'rifah, tak ada alif lam, juga menunjukkan nabi kita? Jawabnya ya. Kita tak boleh kata Allah Subhanahu Wa Taala ni nak cerita rasul ni maksudnya nabi kita dah. Kenapa dia tidak buat dalam bentuk ma'rifah? Mungkin orang timbul kemuskilan itu. Jadi makna kalau umum, sedangkan ini maksudnya khusus. Kenapa Allah SWT tak buat dalam bentuk ma'rifah? Takut-takut orang kata ini kelemahan Al-Quran. Kita jangan ingat musuh-musuh ni, orang-orang yang anti-Islam ni dia buta bahasa Arab. Ramai yang pandai bahasa Arab. Mungkin dia akan kebuka kepada kita, tidakkah ini yang dimaksudkan di sini Muhammad? Kenapa dia tidak guna ar-rasul? Ini menunjukkan kelemahan Quran. Apa jawapan kita? Jawapannya, kamu kena tengok ni ayat apa ni? Ayat musbat ke ayat manfi? Kalau ayat musbat, nakirah yang terletak selepasnya tidak memberi arti umum, tetapi memberi arti khusus juga. Sebab itu tidak salah. Kalau kita kata, ini Rasulullah, memang Rasulullah. Itu tak ada ma'rifah. Tak ada ma'rifah pun tahu dah kaedah tu. Kamu saja tak tahu kaedah tu. Sedangkan kaedah ni ada ni. Kaedah 59 ni. Mana-mana nakirah yang terletak di halaman isbat, dia tidak memberi arti umum. Dia memberi arti khusus. Jadi sini khusus dengan Nabi kita lah. Jadi nak memberi makna khusus ni tidak semestinya ada alif lam saja. Ada kalanya tengok ayat. Di sini jelas Rasul walaupun dalam bentuk nakirah tapi maknanya khusus. Maknanya khusus. Inilah orang pakai kaedah tu. Bila pakai kaedah, orang tak boleh menyalahkan. Orang kata bahasa Quran lemah misalnya. Jangan. Berapa ramai. Orang-orang Islam ni dia hebat dari segi ni. Dan kalau dia kritik, susah kita nak jawab kalau tak belajar kaedah-kaedah ni. Itu sebab yang kita kata, untuk apa belajar kaedah yang payah-payah sampai begini ni. Memang perlu. Perlunya macam tadi lah. Kalau dia kata gitu, kita nak kata apa? Jawabnya, tak payah sebut dalam bentuk ma'rifah. Walaupun tidak ma'rifah pun ma'rifah juga. Gitulah maksudnya. Ikut mana pula ma'rifah? Dia duduk di dalam ayat musbat tu. Macam contoh yang saya buat tadi, wama arsalna mir rasulin. Itu memang umum. Nakirah. Sebab apa? Dia ayat nafi sebelum dia. Ayat nafi. Ini bukan ayat nafi. Jadi kita tu kena tahulah dulu ayat nafi tu apa, ayat musbat tu apa. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul. Jadi seorang rasul ni umum kah seorang? Mana-mana rasul? Gitu kah? Dah. Walaupun sebut seorang, rasul itu rasul yang tertentu. Siapa yang tertentu? Nabi kita lah. Nabi kita. Bukan orang lain. Seorang rasul yang tersebut di dalam ayat ini tidak memberi arti umum. Walaupun ia digunakan dalam bentuk nakirah. Sebabnya ialah ia terletak selepas fi'il musbat. Dalam keadaan ini nakirah tidak memberi arti umum. Ia sebaliknya memberi arti khusus. Rasul yang dimaksudkan di situ ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Jadi tak boleh dia kata tak menepati kaedah, tak kena kaedah. Tak boleh.
Bahkan inilah kaedahnya. Kamu saja tak tahu kaedah tu. Contoh nakirah yang diidhafatkan kepadanya perkataan kul adalah seperti di bawah ini. Perkataan nafsin adalah satu isim nakirah. Ia sekarang terletak selepas fi'il muthbat. Ini fi'il muthbat orang panggil. Mana tidak ada perkataan tidak lah. Datang. Ini mana? Datanglah tiap-tiap. Bukan tidak datang. Bukan tidak datang. Fi'il muthbat ini mana fi'il kata kerja yang menunjukkan ada perbuatan itu. Bukan tidak ada perbuatan itu. Itu muthbat. Ia terletak selepas fi'il muthbat. Makna inilah yang dikatakan di halaman itsbat itu. Di halaman itsbat. Pada asalnya mengikut kaedah 59, ia tidak memberi arti umum. Dia tidak memberi arti umum. Ia semestinya memberi arti khusus dalam keadaan ini. Tetapi disebabkan perkataan kullun diidhafatkan kepadanya, maka ia memberi arti umum. Kullu nafsin. Jadi kullu ni orang panggil jadi mudhaf, nafsin mudhafun ilaih. Nafsin diidhafatkan kepada kullu. Maka dia jadi ada makna umum. Asalnya dia tidak makna umum. Dia makna khusus. Apabila dia berada di dalam ayat muthbat. Ini ayat muthbat dalam kalau nak kira ni. Tetapi ia tidak memberi makna khusus. Sebaliknya memberi makna umum pula di sini dengan sebab apa? Dengan sebab ada kul. Yang mana kul itu menjadi mudhaf kepadanya. Kalau nak bincang panjang pula dia jadi cerita benda lain lah pulaknya kan. Ini sekadar nak maklumkan kaedah tu. Dia jadi bertukar tu. Apabila ada kul tu. Kalau tak ada kul, kira-kiranya misalnya kita kata wajahat nafsun. Jadi nafsun itu nafs, diri yang umum ke atau khusus? Jawabnya khusus. Sebab apa? Sebab nakirah di halaman itsbat, bukan nakirah di halaman nafi. Kalau nakirah di halaman nafi memang makna umum. Tapi kalau nakirah di halaman itsbat, dia tidak memberi makna umum. Tapi ada juga keadaannya dia memberi makna umum. Bila ada kullu sebelum dia. Dan kullu tu jadi mudhaf kepada dia. Ketika tu dia jadi umum. Sebab itu makna tiap-tiap ni umum lah, semualah. Umum lah tu. Tiap-tiap orang. Akan datang di mahsyar nanti. Akan datang. Jadi tiap-tiap orang. Mana semualah. Umum lah tu jadi. Bukan satu orang saja yang akan datang ke sana. Bukan satu orang saja. Semua. Kalau kata manusia, kena pergi ke sana. Kerana lafaz kullu adalah lafaz yang memberi arti umum, maka dia jadi ada makna umum lah di situ. Itu kaedahnya. Jadi banyaklah yang macam ni banyak. Kita kena ingat betul lah kaedah ni. Ini termasuk dalam kaedah pengecualian yang kita telah sebut dah sebelum ni. Peringatan, kadang-kadang isim nakirah yang terletak di halaman itsbat juga memberi arti umum apabila ia berada dalam siap ayat yang menghendaki makna umum. Ini lain pula ni. Walaupun ayat itu tidak menyatakan nikmat atau perkataan kul tidak diidhafatkan kepada isim nakirah berkenaan. Ini contohnya. Kalau ada kul lagi dalam ayat imtinan, orang panggil ayat yang menyatakan nikmat, itu lagi lah. Dia bertukar daripada memberi makna khusus kepada makna umum. Kadang-kadang tak ada kul pun, tak ada ayat imtinan pun, dia memberi makna umum. Kadang-kadang. Kena tengok qarinah lah pula. Kena tengok qarinah. Macam ni contohnya. Adakah kamu telah membuat janji dengan Allah? Jadi janji ini janji umum ke janji khusus? Jawabnya janji khusus. Padahal di sini tidak ada kullu pun. Padahal di sini bukan tempat imtinan pun. Tapi dia tetap memberi makna khusus di sini. Memberi makna khusus. Di sini makna khusus. Ini contoh lain. Ini memberi makna khusus ni yang lain. Baiklah kita pergi tadi. Contoh nakirah yang terletak di dalam ayat yang menyatakan nikmat ialah satu, tengok tempat saya garis tu,
Ni arsala ni fi'il. Fi'il muthbat. Anzalna ini fi'il. Ni orang panggil fi'il muthbat. Ni isim nakirah di halaman itsbat ni bushran. Bushran. Di halaman makna selepas. Di halaman itu makna selepas fi'il muthbat. Arsala. Anzalna ni di halaman dia ni mana isim nakirah? Ma'an itu isim nakirah di halaman itsbat. Mana anzalna tu fi'il muthbat. Dia tidak ada tak ada makna tidak tu. Kami turunkan. Kami tidak turunkan. Tidak. Kami turunkan. Kalau kami tidak turunkan, itu orang panggil manfi, nafi. Di dalam ayat ini ada dua isim nakirah yang terletak selepas fi'il muthbat. Kedua-duanya sepatutnya memberi arti khusus. Kalau mengikut kaedah 59 yang sedang kita bincangkan sekarang, dia memberi arti khusus lah, nak kira. Sebabnya ialah ia terletak selepas fi'il muthbat. Tetapi kedua-duanya di sini tidak memberi arti khusus. Kerana ia terletak di dalam ayat yang menyatakan nikmat Allah. Di sini tak ada kullu tak ada. Tapi ini nikmat Allah. Jadi kita bila baca Quran kita kena tahu ni cerita nikmat ni nikmat. Nikmat. Ni cerita bukan nikmat ni. Ni cerita benda tak bagus ni. Kita kena boleh tahu gitu. Boleh tahu tu daripada bahasa lah. Daripada bahasa lah. Di bushran. Allah dialah Tuhan yang menghantarkan angin sebagai berita gembira. Ini adalah satu bentuk pernyataan nikmat kurniaannya kepada manusia. Allah sebut ni sebagai apa ni? Dia hantar angin sebagai berita gembira. Ini sebagai menyatakan, mengungkit nikmatnya kepada manusia. Itu orang panggil maqam imtinan. Maka bushran, berita gembira, tidak lagi memberi arti khusus. Sebaliknya ia memberi arti umum. Bila memberi arti umum apa maknanya? Maksudnya ialah bukan angin khusus di zaman dan di tempat tertentu sahaja dihantar Allah sebagai berita gembira kepada penduduknya, bahkan kepada penduduk-penduduk di tempat-tempat lain dan di masa-masa lain juga angin yang dihantar Allah merupakan berita gembira. Jadi umumlah berita gembira itu kepada mana-mana, bila-bila masa, di mana-mana pun. Kalau angin bertiup kita senyum, kita suka. Tak lama dah nak hujan, nak mari dah awan. Bukan khusus dengan tempat tertentu, zaman tertentu. Ini makna dia umum. Padahal isim nakirah ni berada di halaman itsbat. Sepatutnya dia memberi makna khusus. Berita gembira ni khusus. Tapi dia tidak khusus. Sebab apa? Sebab ini maqam imtinan orang panggil. Demikian juga dengan perkataan ma'an selepas itu. Ia sepatutnya tidak memberi arti umum. Kerana ia terletak selepas fi'il muthbat. Tetapi di sini ia memberi arti umum. Sebabnya ialah ia terletak dalam ayat yang menyatakan nikmat Allah. Imtinan itu makna nikmat Allah. Allah menyebutkan dia menurunkan air dari langit itu sebagai mengungkit nikmatnya. Jadi dia sebut bawa air ni apa, bala ke atau nikmat. Orang sukalah. Itu nikmat dia, memang nikmat dia pun air. Maksudnya ialah semua air yang diturunkan olehnya dari langit, maknanya berupa hujan itu adalah bersih lagi suci dan menyucikan. Semua air lah, bukan air hujan khusus di zaman Nabi ke, atau di zaman sahabat ke, atau di zaman Nabi, mana-mana Nabi ke, atau di mana-mana negeri, bukan khusus. Bahkan air hujan ni memang sebagai nikmat Allah di mana-mana pun dan bila-bila masa pun. Itu kenyataannya. Jadi bila begitu dia memberi arti umum. Padahal asalnya bila dia berada di halaman itsbat begitu dia tidak memberi arti umum. Jadi maqam imtinan di tempat ungkit nikmat ni payah sikit. Dia kalau tadi kullu tu jadi mudhaf. Ni menjadi mudhaf ni kita boleh tengok nampak perkataan kullu tu ada. Di sini tidak ada perkataan yang menunjukkan nikmat ke tidak nikmat, tak ada. Kita kena faham sendiri. Bahawa orang panggil angin ni nikmat. Jangan kira lah ribut tu. Ini angin yang maksud sini ceritanya angin yang bawa awan tu. Itulah yang menggembirakan. Kalau ribut siapa yang gembira? Dia sebut yang gembira ni angin macam mana? Mestilah angin yang lembut. Angin yang slow. Sepoi-sepoi bahasa tu orang kata. Angin yang macam tu lah. Takkan angin badai atau taufan, angin juga.
Tapi itu tak ada siapa pun kata berita gembira kalau macam tu. Kalau berita gembira ni, kita nak tahu macam mana. Tengok ayat lah ni. Kita tahu ini Allah sebut sebagai nak mengingatkan manusia kepada nikmatnya. Sebagai contoh lain lah. Tapi ini cerita lain. Dia bukan berkait dengan ni. Nak cerita maqam imtinan ataupun kita kata nikmat Allah, kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi al-ummi. Ini contoh lain. Saya nak bagi contoh lain. Tapi dia tidak ada kena-mengena dengan cerita, tak ada cerita lain. Itu nakirah. Ini bukan nakirah. Tadi nakirah, bab lain. Ni bab lain, tapi imtinan juga. Nak ceritanya imtinan ni besar maknanya. Kalau kita tak faham, jadi macam lain lah. Imtinan ni tidak mesti dalam bentuk nakirah. Ini cuba tengok sini. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Misalnya, fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi. Dua-dua ayat ni dalam surah Araf kedua-duanya. An-nabiyyil ummi, ini kata kunci dalam surah ni. Dia tak ada di lain. Baik. Apa maknanya? Orang-orang yang mengikuti Rasul. Rasul yang maklum, sebab alif lam ada. Itu ma'rifah. Rasulullah lah maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ni siapa? Dia ni juga Nabi. Dia ni juga al-ummi. Nabi ummi. Yang mereka dapati dia ni tertulis dah di sisi mereka dalam kitab Taurat dan Injil. Nama dia tu ada di sana. Jadi yang saya nak sebutnya al-ummi di sini. Al-ummi ni makna apa? Ramai orang faham al-ummi ni makna buta huruf. Bagi saya tak tepat lah. Tak tepat. Ni dalam Quran dia sebut al-ummi. Di sini makna buta huruf ke? Semua dalam Quran ni semua tempat ummi ni makna buta. Kalau kita terimalah ummi ni makna buta huruf lah. Tak apalah, okey, tak apa. Semua tempat dalam Quran yang ada ummi ni semua makna buta huruf ke? Jawabnya tidak. Di sini ummi buta huruf ke tidak? Tidak. Saya kata tidak. Orang lain nak kata ya buta huruf. Kena faham ni ayat apa ni? Maqam ni maqam apa? Maqam zam ke atau maqam madah? Maqam imtinan ke maqam apa? Kena tahu benda tu. Ni cerita ni Allah SWT sebut ni sebagai kelebihan ke imtinan? Ni maknanya dia nak ungkit nikmat. Nikmat ni satu benda yang lebih lah. Buta huruf ni lebih ke kurang? Itu dulu. Buta huruf ni lebih ke kurang? Kalau lebih, apa sebab Nabi SAW suruh sahabat-sahabat dia belajar menulis, membaca? Apa sebab orang kafir yang ditawan itu, salah satu syarat untuk melepaskan mereka, kalau mereka pandai mengajar, menulis, mereka boleh lepas. Sebab apa? Menulis ni satu keistimewaan. Jadi kalau dia tak ada duit, dia tak boleh nak bayar tebusan, dia boleh ajar beberapa. Kamu kena ajar sampai pandai beberapa orang, budak-budak kita ni, dan kamu akan dilepaskan daripada tawanan. Untuk apa? Kalau buta huruf tu lebih, biar terus buta huruf lah. Dan dia lebih. Tidak gitu kan? Allah sebut Rasul untuk apa? Ni keji ke puji? Sebut Nabi, puji ke keji? Ini semua kelebihan. Tiba-tiba sebut yang kurang. Tak sesuai. Tak sesuai. Al-ummi di sini maknanya orang penduduk Mekah. Penduduk Mekah, ahli kitab ni orang di Syam, di Yaman, di mana kena ahli ummi, ummul qura, penduduk ummul qura. Mereka anggap ni orang mulia, orang lebih. Mereka dapat keistimewaan. Sebab apa? Ni orang yang duduk jaga Kaabah ni. Penduduk yang duduk jaga Kaabah ni mulia. Disebut ummi, makna mulia. Sebab apa? Kita faham ummi dengan makna mulia. Kita tak boleh pakai dengan makna buta huruf. Sebab ni ayat ayat imtinan ke apa? Ayat puji ke ayat keji? Ayat puji. Dan kalau puji, buta huruf tu patut dipuji ke? Itu benda je. Sebab itu bagi saya, Nabi SAW ni bukan tak pandai menulis, bukan tak pandai baca. Boleh menulis, boleh baca.
Cumanya bila dia boleh tulis, boleh baca, itu bab lain lah. Dia tidak belajar dengan siapa-siapa. Allah SWT ajar dia boleh terus. Boleh terus. Boleh baca, bila dapat wahyu, boleh terus. Sebelum itu, tak boleh. Dia sebagai mukjizat lah. Orang lain kena belajar, dia tak payah belajar. Tak payah belajar pun, lebih baik daripada orang lain. Saya telah bincang dah di tempat lain, tengok sana lah. Ada rakaman pun sudah ada dah. Nak setuju tak setuju itu terpulang lah. Tapi kita bagi hujah-hujah dah. Bagi saya, ni tak sesuai kalau kata Nabi Ummi ni. Ummi ni makna buta huruf. Maknanya kita kena tengok ayat ni, ayat apa. Nak faham ayat tu kita kena tengok ni siap tu, siap halaman dia tu. Nak cerita puji kau keji ni. Kita kena faham. Sama juga di sini. Jadi sebut angin, sebut awan, air tu. Ni nak ungkit nikmat Tuhan ke nak ungkit bala Tuhan? Kalau nak ungkit nikmat, bila nikmat itulah orang panggil imtinan. Bila imtinan, dia memberi arti umum. Dia tidak memberi arti khusus. Padahal mengikut kaedah 59 ni, kalau nakirah di halaman itsbat dia memberi makna khusus. Tiba-tiba di sini dia tidak memberi makna khusus. Air hujan yang turun di Malaysia ni pun nikmat Allah juga. Air hujan yang turun di lain pun nikmat Allah juga. Dan air itu boleh kita buat ambil air sembahyang juga. Boleh kita buat mandi wajib juga, sah. Suci air itu. Di mana-mana pun. Itu maksudnya, tidak khusus dengan satu tempat. Itulah maknanya kira-kiranya benda ni dia lari daripada kaedah asal. Lari pun dia ada kaedah juga. Lari pun dalam lingkungan kaedah juga. Iaitu kalau tempat ungkit dia memberi makna umum. Dia tidak memberi makna khusus. Gitulah. Contoh isim nakirat yang terletak selepas fi'il muthbat tetapi siyak ayat menghendaki makna umum. Tak ada kullu, tak ada imtinan, tak ada. Tapi siyak ayat. Halaman ayat itu menghendaki makna umum, tidak menghendaki makna khusus. Benda-benda ni, inilah orang yang mahir kaedah ni, apa-apa pun sebenarnya qawaid fiqh, qawaid tafsir, qawaid apa-apa pun orang yang qawaid dalam kepala dia, oh hebat. Memanglah. Dia lebih. Sebab apa? Dia faham sini gini, sini gini, sini gini. Sebab apa? Benda ni Quran ni kan kecil je. Nak bagi masuk begitu banyak, dia mestilah guna bahasa yang sangat kemas. Kalau bahasa longgar-longgar tak boleh. Tak boleh kembang lah, tak boleh kembang dengan banyak, dengan luas, tak boleh lah. Kalau bahasa tu lemah. Ni bahasa dia tu kuat. Sebab itu dia boleh menampung. Marilah sebanyak mana dia boleh tampung. Dia jadi besar dengan sendiri, jadi besar, kembang dengan sendiri. Itu bahasa Quran. Baik, contoh isim nakirah yang terletak selepas fi'il muthbat tetapi siap. Mana halaman ayat. Tak ada tadi, kedua perkara tadi tak ada. Walaupun begitu dia memberi makna umum juga. Sebab apa? Sebab ada qarinah lah, kita kata qarinah. Ini di sini ni nafsun ini. Ini nakirah. Alimat, ini fi'il. Muthbat. Dia bukan nafi. Mengetahui. Bukan tidak mengetahui. Maknanya nakirah di halaman itsbat. Mengikut kaedah ni lah. Mengikut kaedah ni dia memberi makna khusus. Tapi di sini diri yang tertentu sajakah yang tahu ni? Amal yang telah dibawanya diri yang tertentu sajakah atau umum? Jawabnya umum. Bukan satu orang saja yang tahu, semua orang tahu. Mana-mana orang yang pergi di pada mahsyar dia tahu dah. Di dalam kedua ayat di atas terdapat perkataan nafsun yang merupakan isim nakirah. Isim nakirah itu pula berada di halaman itsbat, atau dengan kata lain ia terletak selepas fi'il muthbat. Maka sepatutnya kalau mengikut kaedah 59 ia memberi arti khusus, tetapi di sini ia memberi arti umum kerana siap ayat-ayatnya menghendaki begitu, memandangkan ayat-ayat sebelumnya yang bercerita tentang hari kiamat, pemandangan padang mahsyar dan juga keadaan manusia yang dihisap. Suasana itu memang melibatkan semua manusia, bukan melibatkan satu orang yang tertentu saja tu. Kita tengok ayat sebelum tu, tengok selepas tu duk cerita apa ni. Maka ia tidak khusus dengan orang tertentu saja. Apalagi terdapat ayat lain yang juga bercerita tentang keadaan yang sama.
ia juga menunjukkan suasana itu memang umum untuk sekalian manusia. Kerana sebelum perkataan nafsun ada tersebut perkataan kul di situ dalam ayat itu. Dengan sebab itu orang yang nak main Quran ni dia tak boleh tengok setempat, dia kena tengok tempat lain. Tengok tempat lain. Sama juga hadis pun begitu juga. Yang menunjukkan umum. Di bawah ini dikemukakan ayat berkenaan. Jadi kita nak di sini kullu nafsin, nafsin. Di sini ada kul. Kalau kul memanglah dia memberi arti umum seperti kaedah tadi. Jadi tempat tadi yang tak ada kul itu kita pakai seperti ini. Sebab ini pun cerita tentang pada mahsyar juga, hari kiamat juga. Jadi yang tadi pun cerita tentang hari kiamat juga. Jadi kalau yang di sini melibatkan semua, di tempat tadi pun melibatkan semua jugalah. Ini termasuk salah satu bukti dia. Selain daripada bukti ni, bukti ayat ni, ayat surah Yunus 30 ni, bukti lain. Sebab duduk cerita tentang kiamat tu. Siyak ayat. Sebab tu kita nak faham ayat ni kena tengok siyak dan sibak dia. Itu kan dalam usul tafsir ada satu bab. Memahami maksud Quran berdasarkan siyak dan sibak. Jadi siyak dan sibak tu menunjukkan cerita hari kiamat. Hari kiamat ni macam tu. Bukan melibatkan satu orang yang tertentu saja. Semua orang macam tu. Jadi dia memberi arti umum. Maknanya nak faham ni banyak perkara lah. Ambil masa kat lah. Sebab tu lah orang kata kena belajar lama. Tak padan. Sebulan ni bolehlah cara sebulan. Bukan tak boleh langsung, boleh juga cara sebulan. Itulah Imam Syafi'i sebutkan, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayanin dzaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. 6 perkara. Imam Syafi'i kata, saudara, saya nak tolong cerita kepada awak macam mana nak dapat ilmu. Kamu tak akan dapat ilmu maknanya yang sempurna, yang baik, kecuali kamu ada 6 perkara ni. Zakain, cerdik, nombor 1. Kalau bab ilmu ni ya kena cerdik. Hirsin, mana tak pernah cukup. Tamak, ada sifat tamak, tak pernah cukup. Nak lagi, nak lagi, nak lagi. Dapat banyak, nak banyak lagi. Tak apa, dalam ilmu tak salah. Dalam harta tak boleh macam tu. Ilmu tak apa. Wajtihadin, rajin, bersungguh. Kalau tak ada kesungguhan tak boleh. Kena rajin. Malas tak boleh. Itu tak boleh. Wa bulghatin. Bulghatin apa? Ada belanja, ada duit. Kalau tak ada duit, nak pergi tempat tu jauh, tak boleh pergi, tak ada duit. Susah juga. Bulghatin maknanya ada belanja. Kita nak pergi, kita boleh pergi. Kita nak beli buku, boleh beli. Kalau tak boleh, susahlah. Payahlah sikit. Kalau kita ni otak kamera macam Al-Farabi tak apa. Macam Imam Syafi'i tulis. Ingat dah tadi. Tak apalah macam tu. Tak ada buku pun tak apa kalau macam tu. Tapi berapa orang dalam dunia ni. Wa irsyadi ustadin, yang kelima, bimbingan guru. Dia kena ada bimbingan guru. Tak ada guru, payah. Benda yang kita boleh selesai dalam masa sekejap saja. Kalau ada guru, kita ambil masa kadang-kadang minggu-minggu, berbulan-bulan. Kalau tak ada guru, nak faham sendiri, nak baca sendiri. Guru bagi mudah. Saya ingat dulu, tak apalah cerita sikit ya, selingan. Masa belajar dulu, adalah kawan saya tu, ada lagi sekarang ni pun, ada yang meninggal pun ada tu. Dia nak bahasa Urdu, dia nak belajar bahasa Urdu. Jadi bahasa Urdu kalau duduk dengan Melayu ramai-ramai mana nak boleh. Dia kena duduk, kita terpaksa kena bercakap bahasa dia baru boleh. Jadi dia pergi jumpa dengan saya. Sebab saya ni guru juga daripada dulu lagi. Guru bahasa Urdu pun ya juga. Di luar negara dulu saya mengajar bahasa Urdu. Jadi pelajar-pelajar ni ada, saya kata macam mana? Kena pergi tempat lain, cari tempat tak ada orang Melayu. Dia pergi. Ada beberapa orang pergi. Setengah-setengah tu saya sendiri pergi hantar, setengah-setengah dia pergi sendiri, tak apalah. Bila pergi tu dia cerita pengalaman. Bila bertemu pula dengan saya, susah kata dia. Lepas tu dia bertemu, dia tanda dah, semua dia tanda dah.
Apa yang dia terbuku, dia tanda. Dia tak puas hati. Tanya pun dia tak faham, tak yakin. Tengok kamus, beberapa kamus, tak yakin. Dia tulis semua. Bila bertemu dengan saya, sambil berjalan, pergi berjalan. Nak pergi makan. Dia tanya, saya jawab satu. Selesai. Dia kata yang ni berapa minggu saya rapat. Tak boleh selesai. Yang ni berapa bulan saya duduk terbuku dalam hati. Tak boleh selesai. Tengok sambil berjalan begitu je boleh. Allah, kata dia. Itulah nak ceritanya ada bimbingan guru. Benda yang payah jadi mudah. Benda yang kita boleh capai dalam masa yang lama, kita boleh capai dalam masa sekejap saja. Itulah kelebihan guru. Waktu li zamanin. Yang terakhir ni. Yang terakhir tadi yang berkaitan tadi tu. Jangan hilang punca. Tadi kita nak cerita apa tadi. Panjang masa, lama masa. Belajar ni kena lama. Baru boleh faham benda-benda halus-halus tadi. Baru ingat betul. Kalau tidak, tak boleh. Dia ambil masa benda ni. Saya ni boleh kata daripada dulu sampai sekarang tak berhenti dengan kitab. Maknanya sentiasa belajar, sentiasa berguru. Sebab kita baca kitab tu macam kita tanya guru lah. Tapi nak baca kitab tu satu hal juga. Orang cerita benda lain, nanti kita faham benda lain pula. Itu bahaya juga tu. Jadi kita cukup persediaan dan tidak berhenti-henti. Baru boleh. Baru kita dapat rasa tu. Bila bertemu, kita tahu ni gini benda ni. Begitulah pengalamannya. Ceritanya susah juga nak dapat ilmu ni. Banyak perkara Imam Syafi'i sebut tadi betul, memang betul. Dan perkara tu kalau ada orang tu boleh jadi seorang ilmuwan yang hebat.